Baiklah, Assalamualaikum kepada semua murid. Untuk hari ini, kita akan belajar Pendidikan Kesehatan tahun 4, Unit 11, Sayangi Diri, dan tajuk Zaman Remaja, iaitu Akil Baligh. Apa itu akil baligh? Baiklah, murid-murid. Di sini, cikgu akan menerangkan kepada kamu maksud akil baligh. Untuk pengetahuan murid-murid, akil baligh membawa maksud peringkat kematangan anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Tanda akil baligh bagi lelaki ialah ihtilam. Ihtilam di sini membawa maksud ejakulasi atau pancutan air mani kali pertama ketika tidur. Di sini murid-murid kena ingat ya, bila berlaku ihtilam, air mani yang keluar tu hanya sedikit sahaja. Tetapi jika tempat tidur kamu basah, itu namanya kamu terkencing ketika tidur. Bukan ihtilam berlaku ya. Okey, seterusnya, tanda akil baligh bagi perempuan pula ialah menarke. Menarke di sini membawa maksud haid kali pertama bagi perempuan. Okey, di sini kita akan teruskan perubahan fizikal bagi kanak-kanak lelaki. Dia akan berubah menjadi kepada remaja ataupun dewasa. Okey, di sini kita boleh lihat ya. Daripada seorang budak-budak apabila berlaku akil baligh ataupun yang tadilah ihtilam tu, itu menandakan kanak-kanak berubah bentuk fizikal untuk menjadi seorang dewasa. Okey, kita teruskan. Baiklah, di sini cikgu senaraikan beberapa bentuk perubahan fizikal yang berlaku apabila seseorang kanak-kanak lelaki meningkat dewasa. Pertama, mengalami perubahan bau badan. Kedua, tumbuh misai dan bulu dada. Ketiga, halkum jelas kelihatan dan suara bertukar menjadi garau. Seterusnya, dada membidang, zakar membesar. Semua tahu kan zakar iaitu alat sulit bagi lelaki. Tumbuh bulu di ketiak dan pubis, serta otot tangan dan kaki membesar. Ini adalah contoh antara perubahan fizikal yang berlaku kepada murid lelaki. Sebentar tadi kita telah melihat perubahan fizikal yang berlaku kepada kanak-kanak lelaki apabila mencapai akil baligh. Seterusnya kita akan lihat pula perubahan fizikal yang berlaku kepada kanak-kanak perempuan. Okey, ini cikgu bagi contoh kanak-kanak perempuan. Apabila kanak-kanak perempuan mencapai peringkat akil baligh, iaitu datang haid kali pertama yang kita sebut tadi, menarke. Perubahan fizikal yang berlaku. Ini contohnya. Kanak-kanak perempuan akan menjadi seorang perempuan dewasa. Kita akan cikgu di sini cikgu akan tunjukkan kamu contoh perubahan fizikal yang berlaku kepada kanak-kanak perempuan. Baiklah, di sini cikgu akan tunjukkan perubahan fizikal kanak-kanak perempuan. Yang pertama, jerawat mungkin tumbuh di muka kanak-kanak. Itu kalau tumbuh jerawat ni itu perkara biasa.
Oke, nanti dia akan hilang juga tuh kemudian. Seterusnya, mengalami perubahan bau badan. Oke, ini sama juga dengan kanak-kanak lelaki. Oke, mengalami perubahan bau badan. Oke, dari situ bila semakin meningkat remaja, di situ mulalah kanak-kanak remaja. Mereka akan mulai pakai perfume semua tuh. Oke, untuk mengelak itulah perubahan bau badan. Oke, seterusnya bersuara lunak. Artinya bersuara lunak di sini membawa maksud suara mereka makin ayu. Oke, contoh macam penyanyi lah. Oke, suara mereka semakin cantik. Oke, kalau menyanyi pun merdu. Itu maksudnya. Oke, seterusnya payudara membesar. Seperti gambar yang saya tunjukkan tadi. Oke, apabila meningkat remaja dan menjadi seorang perempuan dewasa, payudara mereka akan membesar. Oke, punggung melebar, tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Ini sama juga, remaja lelaki pun mengalami juga. Dan otot tangan dan kaki membesar. Sama juga dengan kanak-kanak lelaki sebentar tadi. Baiklah, di sini Cibo akan memberi penerangan contoh simptom haid yang berlaku kepada remaja perempuan. Okey. Yang pertama, perut kembung. Yang kedua, senggugut. Yang ketiga, muka berjerawat. Keempat, mual dan loya. Kelima, payudara terasa sakit. Dan seterusnya, gangguan emosi seperti gelisah, murung, dan cepat marah. Ini antara simptom haid yang berlaku kepada remaja perempuan dan juga wanita lah. Okey, sedikit informasi. Tempoh kedatangan haid adalah berbeza-beza antara individu. Secara umumnya, haid berlaku selama 3 hingga 7 hari. Okey, ini bermaksud perempuan akan mengalami haid setiap bulan. Okay. Tetapi dia berbezalah mengikut individu. Ada yang berlaku haid itu 3 hari sahaja, ada yang sehingga 7 hari. Okey, sedikit informasi lagi. Kadang-kadang ada yang mengatakan bahawa bila seseorang perempuan mengalami haid, okey, kita tidak dibenarkan untuk bersenam. Okey, sebenarnya itu tidak benar kerana bersenam dapat mengurangkan senggugut kepada perempuan apabila mengalami haid. Baiklah, setakat ini sahaja penerangan cikgu berkaitan akil balik. Sekian, terima kasih.